Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ Wawa akan berkongsi dengan anda semua mengenai sunnah Rasulullah sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang mengajar kita erti kesabaran dan menzahirkan rasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup. Muslim yang sebenar ialah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman akan sentiasa ingat bahawa Ramadan bukan seperti bulan-bulan yang lain, tetapi ia adalah satu bulan yang sangat-sangat istimewa. Tidak janggal lagi bahawa kita tahu yang bulan Ramadan ialah bulan di mana semua umat Islam diperintahkan berpuasa kecuali bagi golongan yang ada kelonggaran ke atasnya seperti uzur dan haid dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ganjaran yang cukup besar untuk mereka yang menunaikan ibadah berpuasa. Dan antara amalan-amalan sunnah Rasulullah yang boleh kita ikuti adalah yang pertama, menyegerakan berbuka dan melewat-lewatkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sentiasa umatku berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyatakan bahawa sunnah Rasulullah adalah banyak kebaikan yang kita perolehi apabila kita menyegerakan berbuka puasa dan melewat-lewatkan sahur. Jadi, apabila azan berkumandang, maka segeralah untuk berbuka puasa kerana hal itu merupakan sunnah. Manakala untuk sahur pula, Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk bersahur. Kerana makan sahur banyak kebaikannya seperti memberi tenaga seharian untuk kita. Walau kita malas bangun sekalipun ataupun kita kata kita boleh tahan puasa sehari itu walaupun tanpa berpuasa, tetapi makanlah walaupun hanya sedikit sebagai ikutan sunnah Rasul kita. Yang kedua ialah berbuka puasa dengan kurma. Anas bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma segar sebelum melaksanakan solat. Jika tak ada, maka Rasulullah SAW berbuka dengan kurma kering. Bila tidak ada juga, baginda akan berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Selain kurma, air juga memainkan peranan penting untuk berbuka puasa. Sebenarnya, Rasulullah SAW ingin mendidik hati umatnya agar sentiasa bersederhana ketika berbuka dan tidak membazir rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang seterusnya, yang ketiga iaitu bersedekah. Puasa di bulan Ramadan adalah untuk mendidik dan membina jiwa umat Islam dengan akhlak yang terpuji iaitu dermawan dan tidak kedekut dengan sesama makhluk. Melaluinya umat Islam akan sedar mengenai keutamaan dalam berbuat kebajikan atau kebaikan, kerjasama, tolong-menolong, dermawan, belas kasihan dan pelbagai akhlak mulia lagi. Dalam hal ini, syariat Islam sangat menitik beratkan amal mulia ini dalam kehidupan seseorang Muslim. Ianya merupakan salah satu cara untuk menaik tarafkan segala amalan yang kita lakukan. Kerana tanpa taubat, sedekah boleh menjadi sia-sia tau. Semoga amalan ini menjadi sedekah jariah yang berterusan untuk seluruh umat Islam. Dan seterusnya, amalan Rasulullah adalah berdoa ketika berbuka. Rasulullah SAW mengatakan bahawa doa orang yang berpuasa dan doa ketika berbuka puasa adalah mustajab, yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi sama-sama kita berbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga seharusnya tahulah bahawa doa itu adalah satu buah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud doa itu merupakan buah daripada ibadah. Yang dimaksudkan dengan ibadah ialah apa-apa yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala dan ikutan Nabi
Nabi SAW seperti berdoa dilakukan dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah SWT. Orang yang berdoa itu sebenarnya dia memohon bantuan kepada Allah SWT, mengharap pada Tuhan Yang Esa. Inilah hakikat tauhid, iaitu mengharap dan takut hanya kepada Allah SWT semata-mata. Sebab itu dikatakan doa adalah senjata dan kekuatan untuk orang-orang yang beriman. Doa merupakan jalan untuk mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Doa jugalah seolah-olah satu ruang privasi untuk meluahkan segala isi hati permasalahan hidupnya kepada Tuhannya yang Maha mendengar. Jadi, disiplinkanlah diri kita ini untuk memperbanyakkan doa pada bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah, semoga doa kita ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan yang akhir sekali ialah menghidupkan 2/3 malam. Seperti yang kita tahu, dalam bulan Ramadan ini Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, di mana segala amalan akan dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan. Pada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahawa apabila masuk 10 akhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Jika sebelum ini kita sukar untuk bangun malam dan beriktikaf, maka inilah waktu yang paling tepat untuk memulakannya walau dengan sekecil-kecil amalan. Allah suka pada hamba-Nya yang suka meminta dan berdoa kepadanya. InsyaAllah, semoga amalan yang kita praktikkan di bulan mulia ini dapat juga kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast saya yang ditaja khas oleh Kurma Yusof Tayyub. Pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Salam Ramadan daripada saya, DJ Wawa. Assalamualaikum.